Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kembali kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, ini adalah persoalan yang mungkin seluruh rakyat Malaysia persoalkan. Adakah kita bakal saksikan jalan keluar bagi kegagalan kerajaan Muhyiddin? Mari kita ikuti ulasan seterusnya 9 hari bulan Jun 2021. Hampir semua ketua parti kini difahamkan telah pun menerima jemputan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong yang dijadwalkan bermula hari ini hingga lusa. Walaupun difahamkan pertemuan baginda dengan ketua-ketua parti adalah khusus untuk mendengar pandangan mengenai krisis COVID-19 dan darurat, tetapi ada juga laporan mengatakan ia mungkin turut menyentuh berkaitan politik semasa negara. Hal berkaitan politik semasa negara jika ingin disentuh, selain tentunya juga berkait rapat dengan COVID-19 dan darurat, pasti saja tidak boleh lari daripada kedudukan kerajaan sekarang yang tidak stabil dan keperluan membentuk kerajaan baru, setidak-tidaknya sebuah kerajaan perpaduan yang mewakili semua parti berdaftar. Realitinya, baik untuk menangani COVID-19, darurat atau masa depan negara, kerajaan PN pimpinan Muhyiddin Yassin sudah dikira gagal dan hilang kemampuan. Ia bukan gagal biasa-biasa, tetapi gagal paling teruk sekali, dan kalau ia kereta, ia dikira total loss yang sudah wajib dicampak ke kilang besi buruk. Sila berikan komen Anda. Jangankan mau mengurus COVID-19, PKP dan vaksin, kerajaan dan menteri-menteri Perikatan Nasional malah gagal dalam mematuhi SOP dan menjaga kestabilan harga minyak masak sekalipun. Kerajaan yang diterajui PN ini bukan sahaja gagal kalau dibandingkan dengan negara-negara maju atau membangun yang lain dalam mengurus COVID-19, bahkan turut ketinggalan berbanding negara seperti Vietnam misalnya. Kegagalan kerajaan PN tidak saja dalam melaksanakan PKP sehingga ia berulang-ulang dan berpanjangan tanpa kesudahan, bahkan turut gagal mengurus pemberian vaksin di sebalik peruntukan besar telah disediakan untuknya. Kekecewaan Sultan Selangor semalam berkaitan pemberian vaksin adalah jelas gambaran kegagalan kerajaan PN yang tidak boleh dikompromi lagi. Maka itu walaupun sukar untuk mengharap secara berkelebihan kemungkinan sesuatu yang positif dan drastik bakal muncul selepas pertemuan ketua-ketua parti dengan Agong nanti, tetapi peluang terbuka haruslah sebaik-baiknya. Peluang seperti ini mungkin tidak berlaku lagi selepas ini. Ia bukan saja merupakan peluang terbuka untuk ketua-ketua parti berterus terang, jujur dan ikhlas dalam memberi pandangan kepada Agong, khususnya tentang kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dan ketidakmampuan Muhyiddin. Tidak kurang pentingnya ialah Istana Negara juga harus melihat nilai juga peluang mereka sebagai payung negara untuk memulihkan keadaan menjadi lebih baik. Maksudnya mudah. Selepas pertemuan dengan ketua-ketua parti nanti, kemudian disuli pula dengan mesyuarat khas Majlis Raja-Raja yang difahamkan pada 16 Jun ini adalah sangat penting agar terhasil sesuatu perubahan yang boleh melegakan dan menggembirakan rakyat. Kalaupun tidak secara keseluruhan, sekurang-kurangnya buat kelompok majoriti rakyat negara ini. Keadaan negara huru-hara dan lintang pukangnya yang ada sekarang disertai dengan resah dan gelisah rakyat yang sudah sekian lama panjangnya membelenggu mereka tidak akan berubah apa-apa jika Muhyiddin kekal lagi sebagai Perdana Menteri selepas ini. Muhyiddin dan Perikatan Nasional sudah gagal, bahkan kegagalannya tidak mungkin dapat diperbaiki atau dipulihkan lagi. Untuk itu, mau tidak mau dan walaupun terlihat sukar kemungkinannya menjadi kenyataan, membiarkan lagi Muhyiddin dan Perikatan Nasional yang gagal ini untuk mengurus negara ini bukanlah suatu pilihan. Sama ada ruang harus diberi untuk membentuk kerajaan baru atau kerajaan perpaduan atau menetapkan suatu tempo tertentu selepas COVID-19 reda untuk diadakan PRU yang ke-15 bagi rakyat memilih kerajaan baru yang benar-benar ada keabsahan. Itulah antara pilihan yang terbaik buat ketika ini. Lalu siapa yang harus jadi kerajaan sementara atau interim? Berdasarkan kedudukan jumlah ahli parlimen yang dimiliki, disertai gabungan tokoh-tokoh yang berkemampuan yang ada di dalamnya, gandingan Pakatan Harapan dengan UMNO adalah paling munasabah sekali diberi mandat mengurus negara ini secara sementara sebelum PRU 15 bagi menggantikan Perikatan Nasional yang gagal teruk sejak lebih setahun yang lalu. Gandingan itu bukan saja menyalakan majoriti yang tidak boleh dipertikaikan dan keabsahannya. Lebih penting juga ia adalah gambaran sebenar kemajmukan Malaysia yang mampu memberi kestabilan dan keamanan dalam negara ini.
Jadi saudara dan saudara, ini adalah tulisan daripada seorang blogger yang menyatakan bahwa kerajaan Perikatan Nasional adalah gagal segagal-gagalnya. Jadi ia harus digantikan dengan kerajaan yang baru seperti yang dinyatakannya. Fikirkan, dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Belum saya mengundurkan diri seperti biasa. Peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Sekian, bye-bye.